Babun nahyi an yakhussa yaumal jumu'ati bi shaumin. Boleh baca yakhussa, boleh juga. Boleh juga baca yukhassa, boleh juga. Kalau kita baca yakhussa, bermakna fa'il dia dhamir mustatir di dalamnya, takdir huwa. Yauma itu jadi maf'ul lah. Kalau kita baca yukhassa, dia jadi fi'il bina majhul, yakhussa ma'ruf, yukhassa bina majhul. Bila bina majhul, tak ada fa'il dia. Yaumu kena baca gitu. Cuma kalau baca yukhassa yaumu, sebab yaumu tu jadi naik fa'ilnya, marfu. Boleh kedua. Kalau kita baca yakhussa yauma, bermakna ini bab larangan seseorang mengkhususkan hari Jumaat untuk berpuasa. Mana ada seseorang, kalau kita kata yukhassa yaumul Jumaat, ini bab larangan dikhususkan hari Jumaat untuk berpuasa. Lagu tu. Dia ada larangan khususkan hari Jumaat untuk puasa. Ada larangan. Jadi Imam Abu Dawud buat mari hak ni. Dan dia tidak buat mari hak rukhsah. Ar-rukhsatu fi dhalik. Tak ada. Seperti mana kalau bab selepas ni, bab larangan dia khususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Dia ada selepas tu ar-rukhsatu fi dhalik. Larangan itu bab ada. Lepas tu bab kebenaran ada selepas tu. Berbeza dengan hari Jumaat ni, tak ada dia buat bab tu. Dia ada sesuatu lah tu. Dia ada sesuatu. Maknanya walaupun maklum Imam Abu Daud lebih-lebih lagi maklum, dia alim besar, ulama hadis besar, dia tahu khilaf-khilaf tu. Memang dia buat kitab ni pun untuk menyatakan khilaf dah lah, khilaf ulama, dan dalil-dalil masing-masing dalam masalah khilaf tu. Dia buat kitab ni pun untuk tudah lah. Jadi kenapa dia tidak buat, kita kata serupa dengan bab hak selepas ni, larangan dikhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Lepas tu ada kebenaran. Hak ni tak ada apa-apa. Jadi bab hak dia buat ni sendiri sudah isyarat dah kepada khilaf tu. Memang ada khilaf pun, itu dia buat bab tu. Tapi apa dia tidak buat tajuk selagi yang menunjukkan kebenaran? Padahal dia tahu dalam khilaf tu ada hak membenarkan hari Jumaat saja pun ada. Bapa kita dapat buat kesimpulan bahawa dia sendiri, pendapat dia tu, mana dia menterjihkan pendapat yang mengatakan boleh puasa hari Jumaat, tapi tak boleh khusus hari Jumaat satu ke, hari Khamis dengan hari Jumaat ke, gitu. Hak boleh. Dia pilih hak tu. Pendapat tu hak dia terjih. Sebab itu dia tidak buat tajuk hak kebenaran tu. Berbeza dengan hak selepas ni, dia ada buat benda-benda lagu tu lah. Dia kita hadis ni, orang ngaji kadang-kadang dia tak ada. Dia tak ada dalam syarah, tak ada sebut benda-benda lagu tu lah. Orang ngaji guru tu, bila guru dia royak lah benda-benda gitu. Benda hak seni sangat, halus sangat. Dia ada maksud dia. Baiklah, kalau kita tengok dalam syarah tu, ayyakhussa ataupun yukhassa, dia ada nombor satu. Maknanya hasyiah ataupun hamish, hak Syekh Zakaria buat. Hak nombor satu, hak bawah tu, hak tengah tu syarah untuk guru dia Khalil Ahmad. Hak bawah lagi tu, hak tulisan halus sikit tu, hak tu hak Syekh Zakaria. Syekh Zakaria buat ta'liq tentang khilaf
ulama berhubung dengan puasa pada hari Jumaat saja ni. Khilaf. Ada 8 pendapat dia sebut. 8 pendapat. Saya sebut dah kata dia dalam Aujaz. Sebab waktu kitab Syekh Zakaria hak paling besar kalau dalam bab hadis ni hak tu lah, iaitu Aujazul Masalik ila Muwatta'il Imam Malik. Dalam Aujaz dia sebutlah kata dia. Cuma dia isyarat sajalah, kalau dah tengok situ. Tak saya sebut semula dah. Cuma dia sebut ringkas-ringkas. Wa makruhun ifraduhu 'inda Syafi'iyah wa Ahmad. Makruh mengifratkan, yakni menunggalkan puasa itu, puasa hari Jumaat, puasa hari Jumaat saja tu makruh. Bukan haram, makruh di sisi ulama-ulama Syafi'i dan Ahmad. Wa mandub 'inda Malik walau munfaridan. Tapi mengikut Imam Maliknya sunat, walaupun Jumaat saja sunat. Itu dia. Mandub 'inda Malik walau munfaridan. Sunat di sisi Imam Malik walaupun Jumaat saja. Jadi mungkin kita itu yang pentingnya ngaji hadis ni, ada seorang ngaji. Sebab kadang-kadang apabila satu pendapat tu popular dalam masyarakat, kan dia faham lagu tu satu, padahal banyak lagi khilaf ni. Banyak lagi. Misalnya hak ni, boleh katakan umum tak, duduk faham tak? Tak boleh lah hari Jumaat saja, kena gabungkan dengan hari Khamis ke atau dengan hari Sabtu ke. Ada faham gitu dah, muka umum dah lagu tu. Hak tu pun betul juga memang ada hadis pun. Tapi masih khilaf lagi. Sebabnya Imam Malik kata hak ni sunat walaupun hari Jumaat saja. Boleh. Apatah lagi nak kata haram, jauh. Makruh pun tak. Tapi sebaliknya sunat. Wa ikhtalafa naqalatu madhhab al-Hanafiyyah wal 'ammah 'ala an-nadbi. Khilaf penukil mazhab Hanafi tentang mazhab Hanafi ni. Mazhab Hanafinya lagu mana dalam masalah ni? Kebanyakan mereka berpendapat sunat juga, serupa dengan Imam Malik juga pada puasa tu. Wal muhaqqiqun 'ala al-karahah. Dan ulama-ulama muhaqqiqin dalam mazhab Hanafi kata makruh. Kata makruh. Mana ada khilaf dalam mazhab Hanafi itu sendiri pun ada khilaf. Ala 8 aqwalin zakartu fil Aujaz. Bersama 8 lagi pendapat yang lain yang saya sebut dalam Al-Aujaz. Wal rajih, kata dia hak rajihnya, kaunuhu shibha 'idin. Dia serupa dengan raya lah hari Jumaat ni, serupa dengan raya. Intah, habis itu. Begitu. Di dalam takrir Abu Dawud ada disebutkan sebab apa makruh. Ulama kata makruh sebab apa hari Jumaat ni saja, hari Jumaat saja puasa tu makruh. Dia alasan dia apa? Alasannya ialah takut-takut orang terkeliru bahawa puasa pada hari Jumaat ni lebih daripada hari-hari lain dalam seminggu tu. Sebab kan maklum hari Jumaat ni banyak perkara lebih daripada hari lain. Takut-takut bila kita puasa hari Jumaat saja ni, takut orang faham ada kelebihan tersendiri lebih hari Jumaat daripada hari-hari lain dalam bab puasa ni, lebih daripada hari Isnin ke, lebih daripada hari Khamis ke, tak caralah. Boleh jadi orang akan anggap begitu. Dalam keadaan sudah ada banyak dah kelebihan hari Jumaat yang lain ni, bila kita buat hak ni saja, dia jadi boleh jadi mengelirukan begitu. Padahal ma'a anna dhalika ghairu mubayyan fi kalamillahi wa rasulih. Sedangkan benda ni hak kelebihan puasa pada hari Jumaat ni tak ada dalam Quran ke, dalam kalam Rasulnya ke, tak ada. Tak ada.
Hak kelebihan-kelebihan pasal hari Jumaat tu ada tu berkenaan dengan hak lain. Kalau ada pun hadisnya berkenaan dengan berzikir pada hari Jumaat, berkenaan dengan sembahyang, berkenaan dengan puasa, berkenaan dengan sedekah. Ada puasa ni tak? Tak ada sebut secara khusus. Tak ada sebut. Jadi kalau kita kata puasa ni molek pada hari Jumaat, bermakna kita buat benda bid'ah, kata dia, untuk membaiki hak Nabi bawa. Nabi tak pernah sebut pun. Maknanya seseolah kita nak menyempurnakan hak Nabi tinggal. Nabi tinggal tu dalam keadaan seseolahnya tidak sempurna. Jadi kita cuba nak menyempurnakannya. Gitu. Oleh kerana sebenarnya orang hak puasa tu pun dia tak ada maksud nak baiki hak Nabi. Cuba kalau ada pun secara zahir gitu nampak iyalah, tapi hak sebenarnya tidak, dia tidak maksud gitu. Dengan sebab itulah ulama-ulama mengatakan makruh saja, tidak kata haram. Kalau tentu nak lawan hak Nabi, kalau tentu nak baiki, jadi haram lah pula. Ni sebab ulama-ulama tersedar orang yang buat gitu pun dia bukanlah kata nak baiki. Sebab tu dia kata makruh. Dan hak makruh tadi boleh hilang dengan seseorang tu puasa pada hari Khamis, boleh hilang ataupun pada hari Sabtu. Begitu juga dengan puasa pada hari Sabtu. Apa yang ada larangan tu? Pasal pada zahirnya nampak macam kita membesarkan hari Sabtu, membesarkan hari Sabtu. Padahalnya bukan membesarkan hari Sabtu, tak ada. Kita tak ada kena-mengena dengan Yahudi, dengan gapo, kau tak ada. Jadi zahir itu nampak macam membesarkan hari Sabtu. Sebab itulah ulama kata makruh tu. Tapi makruh tu akan hilang dengan kita gabungkan puasa hari Sabtu tu dengan hari Ahad ke, atau puasa hari Sabtu tu dengan hari Jumaat misalnya. Dia jadi hilang. Sebab orang Yahudi tu dia memuliakan hari Sabtu saja. Hari Sabtu saja. Kalau kita puasa hari Sabtu saja nampak macam serupa dengan dia, senada dengan dia. Jadi tak siwi serupa tu, tu yang suruh gabung tu. Jadi hilanglah makruh. Kalau puasa pun tidak serupa benar-benar cara serupa dengan orang Yahudi tu. Tidak serupa benar-benar, dan bukan maksud niat tu. Oleh kerana tidak ada maksud tu lah jadi makruh tu, tidak haram tu. Tapi kalau memang dengan niat nak menyerupai dia ataupun melebihkan hari tu, memanglah haram. Serupa juga dengan hari Ahad. Ada juga sampai hari Ahad. Hari Ahad tu orang Kristian pula. Orang Kristian pula. Sebab tu ya sekali dengan hari Sabtu. Kalau hari Ahad saja boleh jadi serupa, nampak serupa dengan hal tu. Tentu sekali orang yang puasa dia tidak ada niat nak menyerupai orang Kristian ataupun memuliakan hari orang Kristian. Tak ada dengan niat tu. Oleh kerana tak ada niat tu lah jadi makruh tu. Sebab zahir dia ke mana-mana pun nampak ada. Kalau dia memang tentu dengan niat tu, memang haram lah. Jadi oleh kerana berpuasa tu bukan termasuk dalam benda yang khusus dengan orang Yahudi dan Nasara. Puasa hari Sabtu bukan khusus dengan Yahudi. Puasa hari Ahad bukan khusus dengan orang Kristian. Bukan mereka buat pun. Jadi serupa dengan demo tu paling sedikit nampaknya, paling sedikit. Oleh kerana sedikit sangat tu dia boleh hilang dengan kita gabungkan satu hari lagi dengan salah satu daripada dua hari tu. Jadi hilanglah makruh, bolehlah. Itu kata dia bawah ni. Jadi gabungkan hari Sabtu dengan hari Ahad menghilangkan tasyabuh itu, menyerupai mereka tadi, dan menghilangkan makruh tu. Sebab mereka memuliakan satu saja daripada dua hari. Orang Yahudi hari Sabtu, orang Kristian hari Ahad, satu saja. Jadi bila kita buat dua tu jadi hilang. Hilang, nampak membesarkan dua hari.
Ambillah situ. Itu antara yang disebutkan oleh Syekh Zakaria. Itu pendapat dia. Pendapat. Ada lagi pendapat orang lain, dia kata lagu lain. Sebab apa makruh? Sebab hari Jumaat ni dalam seminggu tu ibarat hari raya dalam seminggu. Hari raya puasa tu dalam setahun. Dalam setahun sekali. Hari raya haji dalam setahun sekali. Hak ni nak minggu tu hari ni, hari yang paling besar kalau nak kira sebagai hari raya. Dari segi Nabi SAW suruh pakai pakaian yang comel-comel. Kalau hari raya hak sebenar tu dia suruh tukar pakaian baru. Tapi hari Jumaat ni tidaklah suruh tukar pakaian baru, jadi menyusah pula. Tapi dia suruh pakai hak bersih, hak comel, ganti pada hari itu, pakai air wanginya, gaponya. Itu dia suruh buat lagu tu. Jadi dari satu segi nampak hari raya. Kan hari raya tu dia tak boleh puasa, haram puasa. Hari raya hak sebenar tu haram puasa. Hak ni hari raya juga, tapi tidak hari raya yang sebenar. Dia tidak pergilah sampai ke peringkat haram. Dia jadi makruh saja. Sebab dia kata makruh tu, sebab dia tidaklah serupa hari raya yang sebenar. Dengan arti haram nak puasa, tidak haram, tidak sampai ke peringkat tu. Paling tinggi makruh sahaja. Dan hak makruh tu boleh hilang dengan seseorang tu puasa pada hari Khamis ataupun pada hari Sabtu juga. Maknanya capulah. Ataupun nak puasa 3 hari tu kan boleh juga. Puasa 2 hari Khamis dengan Jumaat pun boleh, ataupun Jumaat dengan Sabtu pun boleh. Jadi hilanglah. Bila begitu tidak nampak macam kita nak besarkan hari Jumaat tu dengan puasa ni. Sebab tak ada sunnah. Tak ada sunnah. Jadi bila kita campurkan dengan hari Sabtu tu tentu dah tidak hari rayanya. Jadi tidak sabit raya, tidak sabit nak meraihkan hari Jumaat tu sebagai hari raya, dak lah maknanya. Jadi hilanglah hak makruh tu. Dia kata gitu. Sebab menyerupai hari raya. Itu sebab dilarang. Dua, ada juga yang menyebutkan ini pandangan ulama masing-masing. Kalau kita dari ni tak ada belaka, ya ada sebahagiannya. Kalau kita tengok lain-lain lagi, ada lah, jumpa lah. Baca kau banyak, kau jumpa. Nak rajin baca. Masalahnya ramai daripada kita ni nak baca pun tak boleh. Tu masalahnya. Hak Arab je lah, hak Arab. Kalau hak reti bahasa Arab pun kadang-kadang dia malah daripada ada ya, pada waktu. Ada setengah-setengah tu baca pun yang ngaji tak kemah molek. Orang-orang yang lain dia faham kau lain. Ada juga. Lama-lama jadi cemuh. Asal lagi pendapat ada sebutnya, dia kata supaya hari raya juga. Jadi hari raya nak makan suka-suka. Jadi puasa ni bukan jenis suka, dia berlawan dengan hal tu. Puasa ni tidak jenis suka, jenis sedih, letih. Bila manusia ni letih, tak ada suka tu. Suka-suka bila dia kenyang baru suka. Jadi tidak sesuai. Hari raya, hari suka dengan buat sesuatu yang sedih, tidak sesuai. Islam tidak ajar lagu tu. Tidak ajar pasal bercanggah lagu tu. Kalau suka-sukalah. Kalau sedih, sedihlah, buat biar sesuai lah. Jangan tidak sesuai. Jadi begitulah juga dengan hari Jumaat ni. Dan kalau dah kita kata hari raya, maknanya hari tu sepatutnya lebih suka lah. Kesukaannya duduk mana? Banyaklah dalam hadis sebut tu. Pada hari Jumaat itulah Adam diturunkan ke bumi. Dari satu segi nampak dia turun ke bumi, tidak duduk dalam surga tu, tak ada suka mana. Dari satu segi. Tapi suka tu suka kepada anak cucu dia. Kalau dia duduk dalam surga tak ada dah anak cucu. Pakai dia 2 orang tu, dia suka pun suka 2 orang tu. Nak boleh anak cucu ni suka ni kena mari dalam dunia. Walaupun mari dalam dunia ni susah lah. Duduk dalam surga tak payah masak nasi dah. Mari dalam dunia ni kena fikir lagu mana. Bukan sepoitik ayam boleh makan betul gitu. Kena masak dulu. Tu Adan kata Hawam ni kena buat lagu mana. Kalau tidak masak sakit perut makan. Kena mikir, semua kena mikir. Dalam syurga tak payah mikir pakaian ke apa, tak payah mikir.
Ni serah malu. Apa nak tutup lagu mana? Kalau pakai daun kayu 2-3 hari gelap, lepas tu nak lakukan, hang kena mikirlah buat pakaian. Semua ni tamadun hak ada ni hasil daripada Adam dan Hawa turun ke bumi, barulah ada. Kalau tidak, tak ada keperluan semua. Tak ada keperluan. Dah nak naik, kalau tingkat 8, tingkat berapa pun boleh naik lalu, tak payah ada lift. Tapi bila kita mari dalam dunia ni, kena mikirlah lift. Barulah ada kemajuan, kan mikir nak buat lift. Kalau tidak, cakap naik tangga 450 tingkat. Lagu mana? Situlah ada kemajuan. Ada kemajuan. Hikmat Tuhan. Situlah suka. Kita sukalah. Masing-masing dapat kesukaan sekadarnya selagi hidup dalam dunia ni. Tu suka. Suka lebih hari Jumaat ni kan banyak kita sebut, lebih antaranya hari kiamat. Hari kiamat berlaku pada hari Jumaat juga. Kita kata kiamat ni hacul lembu, suka gapo? Dari satu segi memanglah tak ada suka. Dari segi yang lain suka. Sebab bila kiamat tu habislah ceritanya. Dunia ni habis tak ada lah. Kira dekat dalam dengan syurga tu. Hampir dalam dengan syurga. Waktu suka. Jadi hari suka tak puasa tak sesuai. Tu dari sudut tu tak sesuai. Kalau sesuainya tak puasa lah. Dah muka di hari raya, hari suka. Tu bendanya. Jadi masing-masing pendapat ulama ni bagi. Itulah kerja ulama. Dia duk mikir apa dia maksud ni. Dia tak bui ni. Tak boleh langsung nak haram apa. Sedangkan kita tengok sebelum pada ni jumpa dak hadis 2 hari raya aja hak dia larang. Hak ni larang juga. Larang setara mana? Memberi makna sekarang lagi. Larang-larang ni tidak semesti haram. Ada kalanya haram, ada kalanya tidak haram. Hak ni larang. Tidak sampai ke peringkat haram. Apa dilarang pun. Hanya sampai ke peringkat makruh. Sampai ke peringkat makruh. Itu berbeza. Baik. Kalau kita tengok dalan ni dalan syarah. Tadi hasyiah dia dalan syarah. Dia ambil daripada Hafiz Ibn Hajar. Qala al-Hafiz Ibn Hajar kata, kalau dalam kitab-kitab hadis ni dia kata al-Hafiz saja, tu maksudnya Hafiz Ibn Hajar lah. Tidak orang lain dah. Kalau orang lain dia akan sebut siapa-siapa. Kalau kata al-Hafiz saja tu setara tu lah sahur dia ni. Maknanya Hafiz Ibn Hajar. Dia kata dengan hadis-hadis inilah ulama-ulama buat dalil tentang terlarangnya menunggalkan puasa hari Jumaat. Apa ya puasa hari Jumaat saja tu tak boleh? Mana dalil? Ni lah hadisnya. Iaitu la yasum ahadukum yaumal jumu'ah illa an yasuma qablahu biyaumin aw ba'dahu. Tidak boleh seseorang itu berpuasa pada hari Jumaat kecuali kalau dia berpuasa juga sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Kalau puasa juga sama ada sebelum atau selepas, tak apalah. Tidak terlarang lah. Jadi larang tu apa makna di sini? Macam-macam lah pendapat. Naqalahu Abu Tayyib At-Tabari an Ahmad wa Ibn al-Munzir wa ba'd asy-Syafi'iyyah. Ni kata larang saat ni tu tak leh tu menunggalkan hari Jumaat dengan puasa tu, itu dinukilkan oleh Abu Tayyib At-Tabari daripada Ahmad, Ibn al-Munzir dan sesetengah ulama dalam mazhab Syafi'i. Mereka kata memang tak leh lah, kecuali kena gabungkan dengan sehari sebelumnya atau selepasnya. Kata Abu Ja'far At-Tabari, perlu dibezakan di antara hari raya dengan hari Jumaat. Perlu kena beza. Sebabnya ijma' sudah berlaku tentang haram berpuasa pada hari raya. Itu ijma'. Tak ada khilaf dalam dunia ni daripada dulu sampai ke ni.
insya-Allah sampai ke kiamat. Kalau ada apa tak betul tak kira tu jadi semua sepakat dah tentang hari raya memang haram puasa. Walaupun kita puasa sehari sebelumnya atau puasa selari selepasnya, tak jadi apa, tak boleh. Tidak jadi harus dengan sebab puasa sehari sebelumnya atau selepasnya, tidak jadi harus. Misalnya kita kata puasa pada hari yang ke-9 Zulhijjah, hari Arafah, hari yang ke-9 kita puasa dah. Jadi boleh lah esok kita nak puasa hari raya haji, hari raya yang ke-10 Zulhijjah. Tak boleh. Tak ada siapa kata boleh, walaupun dia puasa sehari sebelum tu, ataupun walaupun dia puasa sehari selepas tu. Tak ada khilaf tu. Berbeza dengan hari Jumaat, kata dia hari Jumaat lain. Hari Jumaat kata tak boleh pula haram pun. Tapi kalau puasa sehari sebelum dia, yakni hari Khamis, ataupun sehari selepas dia, yakni hari Sabtu, tak apa. Ijma' ulama mengatakan harus puasa pada hari Jumaat kepada orang yang puasa sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Ijma' juga tentang harus. Ijma' tentang harus tu sepakat. Hak khilaf ni ada, iaitu nak puasa hari Jumaat saja. Hak tu yang khilafnya. Tapi kalau gabungkan dengan sehari sebelumnya atau sehari selepasnya, tu tak ada khilaf. Semua kata boleh, semua kata harus. Ibnul Munzir dan Ibnu Hazam menukilkan larangan berpuasa pada hari Jumaat ni daripada Ali radhiyallahu anhu, Abi Hurairah, Salman, Abi Dzar dan lain-lain. Ibnu Hazm kata kita tak ada tahu dan khilaf dalam perkara ni. Di kalangan sahabat tak ada khilaf, kata dia. Jumhur ulama pula berpendapat larangan ini litanzih. Larangan ini bukan maksud haram, maksud makruh. Makruh pula bukan makruh tahrimi, makruh tanzihi. Mana orang ingat makruh? Makruh. Walaupun mana-mana pun makruh juga. Jadi buat apa yang nak tempat puasanya kita kata? Itu kalau mengikut jumhur ulama. Wa an Malik wa Abi Hanifah la yukrah. Tapi riwayat daripada Malik dan Abu Hanifah kata tak makruh. Tak makruh. Boleh puasa. Bahkan ada pendapat dia kata sunat puasa. Sunat puasa. Imam Malik kata, saya tidak pernah dengar ada seseorang yang menjadi ikutan orang melarang daripada berpuasa pada hari Jumaat. Pula dah dia kata. Apa tak aja dengar apa gini orang ni, kita kata. Maksud Imam Malik dia kata tak aja dengar orang yang diikuti, itu maknanya orang Madinah. Orang Madinah, ulama-ulama Madinah. Imam Malik ni raja, dia kata lagu tu orang-orang yang diikuti kita tak aja dengar. Maksudnya ulama-ulama Madinah. Hal lain tu ada. Ulama-ulama Hanafi pun kata lagu tu juga. Dalil dia je. Dalil. Dia ada dalil dia juga. Misalnya dalil hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud ini ia diriwayatkan oleh Tirmizi. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin thalathata ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa setiap bulan 3 hari, kata dia. Wa qallama kana yuftiru yaumal jumu'ah. Jarang sekali dia tak puasa pada hari Jumaat. Jarang sekali dia tak puasa pada hari Jumaat. Jadi dia sebut hari Jumaat puasa juga. Di dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar, kitab fiqh Hanafi sahih, fil mandub, termasuk dalam hak sunat, apa dia? Saumu yaumil jumu'ah walau munfaridan. Puasa pada hari Jumaat, walaupun puasa hari Jumaat saja. Termasuk dalam hak mandubat juga, perkara yang sunat juga pada hari Jumaat. Begitu juga tersebut dalam kitab Al-Bahr, yakni Al-Bahrul Ra'iq, kitab fiqh Hanafi juga. Lepas tu dalam kitab tu dia sebut puasa pada hari Jumaat ni secara berasingan, secara suku, secara tersendiri, bin firadihi,
mustahabun, molek di sisi kebanyakan ulama. Ini ulama dia lah, ulama Hanafi dia. Seperti pada hari Isnin dan Khamis juga. Seperti pada hari Isnin dan Khamis juga. Kalau hari Isnin, hari Khamis molek puasa, hari Jumaat pun molek juga. Tengok kan khilaf kan tu. Khilaf tu. Jadi bukan sekadar harus. Mereka ni kata molek lah, mandub lah, sunat lah. Dia kata sunat tu dia kena ada hadis. Hadisnya hak tadi. Jangan sekali dia kata Nabi tak puasa pada hari Jumaat. Dia pegang dengan hak tu. Dia pegang dengan hak tu. Lepas tu ni dia sebut dalam mazhab Hanafi ni. Ada juga setengah-setengah ulama kata semua tu makruh berlaku. Makruh berlaku. Lepas tu dia sebutlah kitab ni makruh berpuasa pada hari Jumaat saja. Itu adalah pendapat setengah-setengah ulama. Dalam Khaniyah ini kita Hanafi berlaku. Tak apa puasa pada hari Jumaat di sisi Imam Abu Hanifah dan Muhammad, yang ni anak murid dia, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kerana ada riwayat daripada Ibnu Abbas annahu kana yasumuhu wa la yuftir, iaitu Ibnu Abbas puasa juga pada hari Jumaat dan dia tidak puasa lah. Dia tidak puasa pada hari Jumaat. Dan ini amalan sahabat. Kalau kita nak kata hak kata puasa pada hari Jumaat saja tu sudah mansuh dah. Apa ya sahabat ni duduk puasa lagi? Puasa ni lepas Nabi lah ni, bukan puasa zaman Nabi. Kalaulah kita kata itu cerita dulu, betul memanglah ada, tapi sudah masuk. Pak Ibnu Abbas tu puasa kemudian tu buat apa? Apa kita kata gitu. Demonu kata dia tak tahu lah berkali. Dia kata dia tak tahu lah berkali. Demon ni kata, Pak kata boleh. Demonu tak tahu berkali. Dia duk kata masukkan. Ni tak ada masuk. Masing-masing kata begitulah. Tapi benda ni kalau selagi khilaf, tak apa, ikutlah. Dia mau nak kata lagu mana, dia kata badi kata dah. Tak apa kalau masih khilaf. Dia kata berkali Ibnu Abbas tak tahu berkali. Hak larangan ni hadis ni, hak kita duk baca, dia tak tahu. Dia menunggu pula kata hak ni alik ni kata tak tahu berkali. Dia kata gitu pula. Jadi itu masalah terjih. Ulama dalam mazhab ni terjih. Utama kau ni, terjih kau ni. Ni terjih kau ni. Masing-masing. Kok mana-mana pun jelaslah khilafnya. Tak ada sepakat dalam masalah puasa pada hari Jumaat, tak ada, masih lagi khilaf. Kalau ada orang puasa hari Jumaat saja, tak boleh nak kata apa. Lepas tu kalau dia keluar hadis ni, orang alik ni keluar hadis ni, tak sudah, ikut dia lah, masing-masing lah ni, masing-masing. Cuma anak murid Imam Abu Hanifah bernama Abu Yusuf, dia kata ada hadis yang menyebutkan larangan tentang berpuasa pada hari Jumaat saja ni, kecuali kalau puasa sehari sebelum dia juga ataupun selepas dia. Jadi hak moleknya bercermat lah, iaitu kita kena puasa pada hari sebelumnya atau selepasnya, kata jangan puasa hari Jumaat saja. Sebab ada hadis juga. Anak murid dia ni pilih jalan tengah lah. Pilih jalan tengah. Intaha qala At-Tahtawi. Intaha qala At-Tahtawi. Ini kita Hanafi lah. Qultu, kata Syekh Khalil Ahmad, thabata bis sunnah talabuhu wan nahyu anhu wal akhiru minhuma an-nahy kama awdahahu syurahul jami' as-saghir lianna fihi wadha'if fala'allahu idha sama dha'afa an fi'liha intaha mulakhasan. Intaha mulakhasan. Ni dia bermana ni? Dia ambil daripada Syami tadi tu, situ. Sebab dia tak ada lagi intaha situ. Mana dia kata sabit dalam sunnah ada menuntut supaya berpuasa pada hari Jumaat, ada. Melarang pun ada juga. Tapi kita nak kena tahu hak mana hak akhir, paling akhir, larang ke suruh. Begitu caranya kaedah ulama ni. Dia tengok hak mana hak lebih akhir.
Dia kata sini akhirnya hak larang. Hak tu hak lebih kemudian, hak larang. Sebagaimana dijelaskan oleh pensyarah-pensyarah kitab Al-Jami'us Saghir. Sebab apa dilarang? Hak tu kita kena kata kedianya. Dah hak tu lebih molek. Larang puasa hari Jumaat saja tu. Kerana pada hari Jumaat tu ada beberapa wazaif, mana amalan hak Nabi galakkan, hak dia suruh. Ada beberapa amalan yang berbeza daripada hari lain. Boleh jadi kalau seseorang tu puasa, dia jadi lemah, jadi letih untuk melakukan amalan-amalan tadi. Jadi dalam keadaan tu molek dia tak puasa. Gitu je lah. Kalau nak puasa juga, kena puasalah dengan sehari sebelumnya ataupun sehari selepasnya. Begitulah. Ada juga ulama yang mengatakan hak larang ni, larang berpuasa pada hari Jumaat ni, dia kata khusus dengan zaman Nabi SAW saja. Hak selepas tu tak apa. Selepas tu tak apa. Imam Maliknya pegang dengan hak larang, hak sebenarnya hari raya. Hari Jumaat ni tidak hari raya. Tidak hari raya. Bila tidak hari raya boleh lah. Nak puasa hari Jumaat saja pun tak ada jadi masalah bagi dia. Bahkan dengan sebab ada hadis-hadis tadi, dia kata mandub, sunat. Benda ni pergi ke mana-mana pun dia khilaf. Khilaf. Jadi kita nak pilih hak mana, terpulang kepada kita. Terpulang kepada kita. Ialah mungkin kepada kita kata tak apalah, puasalah sehari sebelum pada dia, atau puasalah sehari selepas dia. Itu kita kata. Kepada setengah-setengah orangnya mungkin dia kata penat kalau 2 hari sehari boleh. Boleh. Bahkan baik kalau kita kata apa hidup 7 hari Jumaat je. Dah hari Khamis, hari Jumaat tu kita terima. Dah hari Jumaat ni saja. Dah hari Jumaat saja. Kelebihan hari Jumaat dia bagi kot tu. Nak kan? Dia nak sehari saja. Boleh ke tidak boleh? Kalau jadi makruh ni tak boleh pahala. Puasa tu sah, pahala tu tak boleh. Cakap lagu tu. Tapi beza ni dari satu segi tak boleh pahala. Dari satu segi mandub tu boleh pahala mana? Boleh pahala. Kalau kita ikut ni tak boleh pahala. Kalau kita ikut ni boleh pahala. Hak mana hak sebenarnya hak tu? Hak tepat sumpah hak Nabi nak. Sumpah hak Tuhan nak. Hak mana? Tak ada siapa dia tahu. Tak ada siapa dia tahu. Saya esok boleh tahu, saya esok. Hak ni betul, hak ni lebih betul misalnya. Begitu. Tapi kebanyakan hadis memang betul lah, kebanyakan hadis melarang kecuali dengan kita gabungkan sehari atau sehari selepasnya, sehari sebelum dan sehari selepasnya. Hak tu kebanyakan hadisnya. Kena kira lebih kuat hak tu. Kena kira lebih kuat. Kena pakai hak lebih kuat lah, hak tu lah. Walau bagaimanapun kita ni kalau berhadapan dengan khilaf dengan ulama-ulama ni, walaupun kita kata kuat ni, untuk kita dia tak sudut kabur lah ke dia. Dia orang besar, dia orang hebat juga. Kita tu siapa? Nak lawan dia. Jadi biarkan dia masing-masing. Cuma kita kata, kita kata hak ni lebih kuat. Hak ni lebih kuat. Tak apalah. Lepas tu bab larangan dia khususkan hari Sabtu untuk berpuasa atau dengan berpuasa. Hari Sabtu dia nak khususkan dengan berpuasa. Boleh ke tak boleh? Jadi hak tak boleh benarnya hari Jumaat. Hak tak, lebih berat lah nak banding hari Sabtu ke hari lain tu, tak berat mana. Tapi ada juga larangan. Ada juga larangan. Hak tu tidak kuat mana lah. Riwayat daripada Abdullah bin Busr As-Sulami daripada saudara perempuannya bahawa Nabi SAW bersabda, wa qala Yazid As-Samma. Hadis itu dan muka kita baca kitab Abu Daud, hak lengkap ke? Dia ada hak tu. Wa qala Yazid As-Samma. Apa maknanya? Kata Yazid As-Samma. Gapo dia nak ayat?
Ni kalau orang tak biasa dengan cara kitab hadis ni boleh jadi dia keliru lah. Bapa pula mari sini celah ni. Padahalnya Imam Abu Daud Nawayak tok guru dia tu sanad hak dia mari tadi ada dua sanad, ada dua saluran riwayat ni. Cuba kita perhati. Haddatsana Humaid bin Mas'adah qala haddatsana Sufyan bin Habib berhenti sekat tu. Tu saluran orang panggil. Wa haddatsana Yazid bin Qubais min ahli Jabalah. Ni ni saluran yang kedua. Saluran yang kedua. Imam Abu Daud ambil hadis ni melalui saluran yang keduanya daripada siapa dia? Tok guru dia hak nama Yazid bin Qubais. Dia ni orang Jabalah. Dia ambil daripada Walid jami'an. Ini kedua-duanya itu ini Sufyan bin Habib dan Yazid bin Qubais ambil daripada Thawr bin Yazid. Dia atas tu daripada Thawr bin Yazid sampai ke atas tu serupa lah, cuma dia pecah bawah. Saluran itu pecah bawah, atas tu serupa. Jadi hak ni Imam Abu Daud kata Yazid As-Samma. Mana Yazid ni Yazid bin Qubais tadilah. Dalam riwayat dia ada tambah di sini, yaitu Abdullah bin Busr As-Sulami meriwayatkan hadis ini daripada saudara perempuannya. Siapa saudara perempuannya itu? Yaitu As-Samma. Itu panggilan gelarannya, As-Samma. As-Samma ni adalah badal orang panggil. Kalau mengikut kaedah nahwunya badal kepada ukhtihi itu. Ukhtihi itu saudara perempuan dia tu siapa dia? As-Samma. Maknanya dia nak ayatnya hak ada sebut As-Samma ni, ukhtihi As-Samma ni adalah melalui saluran riwayat Yazid, bukan saluran riwayat Humaid bin Mas'adah tu. Saluran riwayat Humaid bin Mas'adah tu tak ada. Dia sebut ukhtihi sahaja. Ukhtihi tu siapa dia? Tak ada sebut. Tu dia nak ayatnya, bezanya. Masa pendapat selagi wa qala Yazid As-Samma. Maknanya berdasarkan riwayat Yazid bin Qubais tadi, Khalid bin Ma'dan ambil daripada Abdullah bin Busr daripada As-Samma, bukan an ukhtihi. Ukhtihi itu tak ada. Anis Samma, an ukhtihi itu tak ada. Mana an ukhtihi itu berdasarkan riwayat Humaid bin Mas'adah, bukan berdasarkan riwayat Yazid bin Qubais. Kalau berdasarkan riwayat Yazid bin Qubais, ukhtihi itu pun tak ada. Kok adanya As-Samma sahaja. Gitu. Dua cara. Maknanya As-Samma ni bukan badal kepada ukhtihi lah. Ukhtihi itu tak ada dek pun sini. Anis Samma, gitu terus. Itu caranya. Jadi kita kata oyak warga dia. Yalah kalau dia tak oyak, kita tak tahu-tahu. Kita duduk kamar kau kedua-dua saluran itu memang lagu tu lah. Kalau dia tak oyak. Kalau dia kata an ukhti As-Samma, dia tak kata waqala Yazid As-Samma di sini. Kita tak tahu-tahu pun. Kita tahu dia patut dia oyak. Apa faedah dia oyak? Apa faedah dia oyak? Inilah orang panggil amanah ilmu. Amanah ilmu. Dalam ilmu hadis ni, terutamanya masa dulu, masa pembukuan kitab-kitab ni, masa nak jadi buk ni, kitab-kitab hadis ni, ya cermat benar. Tuhan pun melahirkan tokoh-tokoh besar-besar pada masa tu. Pasal nak jadi hak ni, sekolah ni, hikmat dia nak nyata mukjizat Nabi tu, berupa sunnah dia, hadis-hadis dia. Nak sapa kepada kita. Maka lahirlah Tuhan buatlah orang-orang ya ahli, bisa-bisa hafalan dia, ingatan dia luar biasa. Misalnya sini Pak Imam Abu Daud dia tidak ambil seni hadis. Sebelum pada ni kita jumpa dah jadi lagu ni lah dia royak. Ni dia ni kata gini berapa kali dah dia ingat tu. Dia boleh royak. Kalau dia ambil daripada dua orang tok guru, hak tok guru ni sebut lagu ni, hak tok guru ni sebut lagu ni, di mana hak dia tambah, hak tak serupa dengan hak salah gitu di mana dia boleh royak. Kalau dia tak royak pun tak dengar pun kita tak tahu. Waktu dia royak tu jadi kita tahu apa dia royak. Dia nak royaknya saat dia ingat molek lah. Jadi orang yang ingat molek lagu ni lah sepatutnya kita buat ketuanya, buat imamnya.
ikutnya, cayanya, sebab dia ingat molek. Dia bukan main-main. Orang yang jenis tak ingat ni, dia tak ambil berat. Kalau dia ingat tu, mana dia ambil berat benda tu. Hidup dia, mati dia tu, memang dia ambil berat. Barulah dia ingat. Kalau main-main, tak tahu apa dah, tak ingat. Pasal dia ambil berat tu. Jadi dia boleh royak. Sini ni best dia. Sebab tu ya orang akak dia tinggi. Imam Abu Daud ni orang setara mana? Kita orang hak apa tak tahu gapo. Buat apa? Orang-orang hak mengaji hadis, orang hak terima hadis pada masa tu. Golek kepala, dia royak benda lagu ni. Dia royak. Nak boleh kau ingat tu bukannya senang. Kalau dalam catat dia pun boleh. Ingatan dia ramai daripada mereka tak ada catatan pun, pakai berdasarkan ingat. Nak ada royak. Perok boy. Bukan 9-10 hadis, beratus-ratus. Beribu sekali perok mulut je. Tu pada masa tu. Lepas tu habis dah, masa tu tak ada. Tuhan pun buat orang jenis lagu lain pun. Jenis pelupa pula. Pasal apa? Orang dia ada kaset, dia ada rakaman, dia ada video, dia ada macam-macam. Tak apa terlupa, muka pun tak tengok. No. Hikmat Tuhan berlaku. Masa tu tak ada. Bila ni nak cari orang lagu tu, tak ada. Senegeri tak ada. Butir mata boleh lagu tu. Kau ingat beratus-ratus ribu tak ada. Sesuai lah dengan keadaan Tuhan buat tu. Nak agak dia tak ada nak cari apa. Hadis tu kumpul belakang dah. Hadis tu kumpul belakang dah, ada belakang dalam kitab. Cumanya mungkin hak perlunya nak kepada orang faham. Apa maksudnya? Apa maksud dia? Sejauh mana dia boleh pergi? Hak Nabi kata ni. Bukan Nabi kata ni bukan untuk zaman dia saja sampai ke kiamat. Tak sampai ke kiamat tu. Orang ni hak bijak-bijak dan cerdik-cerdik Tuhan buat ni, apa peranan dia? Sadak tu ada dah, tak ada apa dah. Nak faham hak Nabi royak tu setara mana, sejauh mana boleh pergi. Tu lah kalau nak ada kerja. Dia kata Nabi SAW bersabda, jangan kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang difardukan ke atas kamu. Dia kena hari Sabtu, tu tak apalah. Moga sepanjang bulan puasa ni kena hari Sabtu tu. Tu tak apa, memang hak fardu. Kalau seseorang itu tidak mendapati kecuali kulit inap, kulit buah anggur. Inap tu buah anggur, ataupun kulit pokok, dia kena kunyah lah. Kena kunyah tu apa tujuan? Tujuan nak menunjukkan kita ni tak puasa lah. Tak puasa, tak ada arah nak makan, kunyah kulit kayu. Ambil kayu tu, epih ambil kulit kayu tu, kunyah tu telas sikit. Telas sikit air dia tu, nak menunjukkan kita ni tidak puasa. Tak sewi nampak puasa hari Sabtu tu. Kalau kebetulan hari Sabtu tu tak ada gapo sangat, gitulah. Tak ada dah benda lain, adanya kulit buah anggur je ada. Kunyah tu, kunyah telah. Makna tak sewi puasa lah. Maksudnya tak sewi puasa. Jangan orang dapat puasa kita. Kata Abu Daud, hadis ini mansukh. Hadis ini mansukh. Lepas tu Hasan ni tak boleh puasa. Lepas tu dia buat bab pula, ar-rukhsatu fi dhalik, kebenaran berpuasa, yakni pada hari Sabtu. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Juwairiyah bintil Harith bahawa Nabi SAW masuk menemuinya atau masuk ke rumahnya pada hari Jumaat. Dia dalam keadaan dia duduk puasa. Nabi SAW pun tanya, kamu puasa ke kemari? Dia kata tak. Nabi SAW tanya pula, nak puasa ke esok? Dia kata tak juga. Nabi SAW pun kata, kalau begitu bukalah, tak usah puasa lah. Tak usah puasa.
Lepas tu riwayat daripada Laith, dia menceritakan daripada Ibnu Syihab bahawa kalau disebutkan kepada dia, mana kalau ada orang sebut kepada dia bahawa dilarang berpuasa pada hari Sabtu, Ibnu Syihab akan katakan, dia kata hadis ni hadis himsi, hadis himsi, hadis orang Hims, orang Syria. Nama satu tempat tu Hims. Ni hadis orang Hims, orang Syria. Maksud dianya, dia nak isyarat kepada dhaif lah. Dhaif. Apa-apa je kalau orang Syria mesti dhaif. Tak apalah dulu, biarlah. Tu dulu gitu. Lepas tu riwayat daripada Al-Auza'i, katanya, aku duduk susuk sama, duduk sembunyikan hadis ni. Mana tak aja sebut ke orang lah. Sehingga aku tengok, padahal aku tahu. Sehingga aku tengok hadis ini, sehingga aku tengok ia tersebar. Ia tu maksudnya yang ni hadis Ibnu Busr tadi. Hadis Ibnu Busr tadi tersebar tentang puasa pada hari Sabtu. Tentang berpuasa pada hari Sabtu. Mana tak boleh puasa tu? Tak boleh puasa kan tadi hadis. Tapi waktu tak apalah, itulah maksud yang tadi kita baca sebelum ni, sebelum bab ni. Kata Abu Daud, kata Malik, hadza kadhibun, ini dusta. Ini kalau kita pakai kadhibun tu dengan makna asal dia. Tapi ramai juga ulama hadis kata kadhibun di sini bukan dengan makna dusta, tapi dengan makna khata'un. Ini satu kesilapan. Bukan dusta, kesilapan. Baiklah, kita tengok semula. Puasa pada hari Sabtu saja. Imam Abu Daud buat bab juga, tapi di akhir bab tu komen dia, qala Abu Daud. Qala Abu Daud itu komen Abu Daud dalam kitab-kitab Mukhtasar Sunan Abi Daud, Tahdzib Sunan Abi Daud dan lain-lain. Dia tak ada dah ni Qala Abu Daud ni. Qala Abu Daud ni ada dalam kitab hak asah, hak lengkap. Hak lengkap tu baru dia ada Qala Abu Daud ini, komentar dia. Jadi komentar dia ni lah hak istimewanya, beza daripada kitab-kitab lain. Kalau kita mengaji hadis di Pakistan, ulama-ulama dia bagi suku pula. Ni bahagian ni saja. Dia bagi suku pula, nota suku pula. Bahagian qala Abu Daud. Dan dia suruh cari kitab, beberapa buah kitab khusus dengan hak ni. Khusus dengan ni. Anda duduk baca sejauh yang kita duduk baca banyak-banyak lagi pun. Hak dalam bahasa Arab ke, bahasa Urdu ke, tak boleh. Sini juga. Sini punca dia. Kitab Badlul Majhud ini paling molek. Sebab apa? Kalau macam Aunul Ma'bud tu syarah Abu Daud juga, dia pun syarah hak lengkap juga, bukan mukhtasar ke apa dah. Tapi yang tak ada sebut, tak bahas ni. Kalau ada bahas pun sikit benar. Tapi kalau Syekh Khalil Ahmad ni jaga benar, ni dia mesti bahas, dia mesti selesai kau ni. Sebab qala Abu Daud ni kadang-kadang memang rumit. Itulah tempat rumitnya. Kalau Bukhari tempat rumit dia tu, tajuk bab dia tu, situ tempat rumit dia. Masing-masing ada kitab tu, dia adalah hak buah. Hak kita kena perhati sikit, tempat yang rumit sikit. Kalau dalam Abu Daud, sinilah kita nak tengok pendapat dia, komen dia tentang sanad sesuatu hadis itu ataupun kedudukan hadis dia tu, situlah. Dan dia, orang zaman dulu dia tidak kecek panjang, dia kecek rekah. Kalau rekah dia tu lah payah dah. Rekah dia tu payah. Misalnya dia kata hadis ini mansuh. Mansuh lagu mana? Bapa? Mansuh hak mana? Dia tahu ya. Pakai gitu ya. Mansuh ni nak pakai dengan makna mansuh dalam istilahi ke mansuh lughawi, ke lagu mana? Dia tak payah juga. Dia pakai main gitu. Jadi perlu kepada kebijaksanaan. Hak tu ya, jadi kena ngaji tu, kitab tu kena ngaji tu. Kalau tidak kak jenuh lah kita. Kita kata, tadi dia kata Imam Malik kata ini dusta. Kita pakai mana dusta semua.
katanya gitu je ngaji pakai komus pula komus biasa. Komus biasa pun kakadzibun dengan makna dusta. Kita pun kata dusta, padahal ada tidak dusta situ, mana salah. Mana salah situ. Benda-benda lagu tu. Qala Abu Dawud, cuba tengok bawah tu dia ada tu. Kalau dalam Badlul Majhudnya itu tempat istimewa dia. Salah satu istimewanya Badlul Majhud ni, dia ada sebut komentar Abu Dawud tu, dia bahas tu. So yang kedua, kelebihan dia kelebihan dianya, yang keduanya dia sebut macam tadi kan, orang ni As-Sammat. Siapa dia As-Sammat? Berdasarkan riwayat Yazid, ada As-Sammat. Jadi As-Sammat tu jadi gapo? Badal kepada ukhtihi ke atau lagu mana? Dia raya. Kalau dalam Aunul Ma'bud tak ada, sebab memang Aunul Ma'bud tu dia ringkas sebenarnya. Orang kita tahu waktu ya kita tu. Hak tu pun 10 jilid beda. Hak sebenarnya kita hak lengkap je, hak tu guru dia buatnya 30 jilid. Syarah Abu Dawud. Namanya Ghayatul Maqsud. Ghayatul Maqsud. Hak tu tak ada, tak jumpa dalam cetak tak ada. Kadang-kadang dia tulis banyak lajaknya, siapa dia nak cetak? Orang kira nak nego. Banyak-banyak tak laku kat dia. Mati modal situ. Jadi hak tu katanya ada terbit dulu satu ketika dulu. Tapi kita tak aja tengok lagi. Ghayatul Maqsud. Hak tu kita asal kepada Aunul Ma'bud tu. Boleh jadilah dalam asal tu ada. Boleh jadi. Tapi kalau dalam Badlul Majhud ni memang ada lah. Dia katakan dia. Qala Asy-Syaukani akhraja hadzal hadits Ibnu Hibban wal Hakim wal Tabarani wal Baihaqi wa sahhahahu Ibnu Sakan. Qala Abu Dawud fi Sunan. Qala Malik hadzal hadits kadhibun. Hadzal hadits kadhibun. Imam Malik kata hadis ini kadhib. Wa qad a'alla bil ittirab kama qala An-Nasa'i. Imam apa di Malik tu, apa yang dia kata kadhibun? Sama ada kita kata kadhibun tu dengan makna dusta atau kadhibun tu dengan makna salah. Apa dia kata salah? Dia kata ilaknya hadis ini, ilak dia je duduk pada ittirabnya. Itu ilak dia, itu penyakitnya. Penyakit yang ada pada hadis ni ialah ittirab, tidak tetap, sekali gini sekali gini. Itu komen Imam Malik. Apa yang dia tak terima yang dia kata kadhib tu. Sebab apa? Sebab ia diriwayatkan seperti yang disebutkan oleh musannif, yakni Imam Abu Dawud, dan ada juga diriwayatkan daripada Abdullah bin Busr. Di situ tidak ada daripada saudara perempuannya. Ini ada dalam riwayat Ibnu Hibban daripada Abdullah bin Busr sahaja. Tak ada daripada saudara perempuannya. Itu tak ada. Jadi kira-kiranya itulah ilatnya, tak tetap. Sekali ada, sekali tak ada. Apa lagu tu? Tapi Hafiz Ibn Hajar kata ini betul. Kalau nak kata ilat pun ilat ialah tak apalah, terimalah. Tapi bukan ilat qadihah, orang panggil. Tidak ilat qadihah. Tidak ilat yang menyebabkan sesuatu hadis itu perlu ditolak betul-betul gitu. Pasal apa? Pasalnya kalau kita kata saudara perempuan dia tadi yang bernama As-Sammat tu, dia tu kita terima sahabat Nabi. Ya, jadi hak kata ada masalah ni, Abdullah bin Busr itu dalam riwayat dia ada juga tak ada saudara perempuan ni. Jadi kira-kiranya putuslah. Abdullah bin Busr tu kira-kira dia tak ada dengan Nabi. Palaguman mana hadis ini mursal. Bila mursal dhaif. Gitu je lah. Hafiz Ibn Hajar kata tak boleh kata lagu tu lagi, nanti dulu. Kalau tak ada saudara perempuan dia As-Sammat tu pun tak apa juga. Pasal dia tu sendiri Abdullah bin Busr tu sahabat juga. Jadi kalau dia ambil terus daripada Nabi pun boleh, apa-apanya. Dia lah orang panggil tidak cacat sungguh hadis ni. Tidak munqati', tak putus hadis ni. Dia kata gitu. Tapi ada juga orang kata, riwayat yang lain pula dia kata dia ambil daripada ayah dia pula, yang bernama Busr itu. Ada juga pula riwayat yang lainnya kata dia ambil daripada saudara perempuan dia yang bernama As-Sammat tu. Saudara perempuan dia tu bukan secara langsung ambil daripada nabinya, ambil daripada Aisyah pula. Ambil daripada Aisyah bini Nabi SAW. Itulah. Jadi situlah Imam Malik kata ni muttarib. Hadis ini muttarib. Tak kejak, tak kemah.
sekali gini sanad dia. Ulama hadis tak sahih lagu tu. Sebab itulah Imam Malik tak sahih tu. Dia kata salah tu. Hak mana sah betulnya? Royak molek lah. Hak mana sah betul? Boleh jadi, kata Hafiz Ibn Hajar, boleh jadi Abdullah ni ada ambil daripada ayah dia, ada juga. Ada ambil daripada saudara perempuan dia, ada juga dia ambil daripada saudara perempuan dia tu dengan perantaraan Aisyah. Ada kemungkinan berlaku. Ada kemungkinan berlaku. Dah lah, Imam Malik nak tahulah hak mana sah, hak semati, hak tepatnya. Tak sih main teka-teki lagu tu. Tak sih main teka-teki lagu tu apa dosa? Tapi kata dia, kok mana-mana pun kepelbagaian ni tak serupa. Kadang berwarna lagu ni, kadang-kadang berwarna lagu ni, hadis yang sama dengan sanad yang sama, cerita pun sama, boleh menyebabkan sesuatu riwayat itu diragui. Diragui dan menunjukkan perawi dia tu tidak dhab, tak kemah mana, kecuali kalau benda lagu ni berlaku daripada perawi-perawi hafiz yang banyak suhu, yang terkenal dalam banyak meriwayatkan hadis-hadis berdasarkan beberapa saluran hadis tu, maka kita tak boleh katalah ini kerana dia tak ingat molek. Itu kerana keluasan ilmu dia. Kerana keluasan ilmu dia, kadang-kadang dia royak melalui sanad ni, kadang-kadang royak melalui sanad ni, tapi berbeza dengan keadaan sanad hadis ni berbeza. Hak kelirunya perawi yang sama, iaitu Abdullah bin Busr itu. Abu Daud mengatakan hadis ini mansukh. Qala fi talkhis, dalam talkhis Sunan Abi Daud, dia tak faham. Kata dia, apa ya Imam Abu Daud kata hak ni mansukh? Mansukh ke mana? Tak nampak. Dia tak nampak apa ya Imam Abu Daud kata hadis ini mansukh. Cuma dia kata, tapi boleh jadi Imam Abu Daud kata mansukh ni dia faham daripada keadaan Nabi SAW di suatu peringkat, di peringkat permulaan dia pergi ke Madinah tu, banyak perkara dia serupa dengan ahli kitab. Lepas tu di peringkat kemudiannya Nabi SAW banyak perkara menyalahi ahli kitab, dan banyak hadis-hadis dengan lafaz khaliful Yahud, kamu buat tak serupa lah dengan orang-orang Yahudi. Jadi larangan daripada berpuasa pada hari Sabtu ni, larangan berpuasa pada hari Sabtu yuwafiqu al-halat al-ula, sesuai dengan keadaan yang pertama. Sesuai dengan keadaan yang pertama lagu mana? Sesuai dengan keadaan yang pertama, keadaan tapi di sini terbalik ni. Terbalik ni. Larangan daripada berpuasa pada hari Sabtu bersesuaian dengan keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama tu Nabi banyak serupa, buat serupa dengan puak-puak Yahudi. Banyak perkara dia buat serupa. Yahudi menghadap kiblat Baitul Maqdis, dia menghadap kiblat Baitul Maqdis juga 16 bulan ataupun 17 bulan dalam riwayat. Banyak perkara lah serupa dengan Yahudi dia buat. Lepas pada tu dia buat tak serupa. Tak serupa tu kiblat tukar. Banyak perkara lah tak serupa. Yahudi pecah kasut masuk tempat ibadat dia. Nabi SAW suruh pakai kasut, naik kata masjid pakai kasut, semaya pakai kasut. Sahabat-sahabat berapa banyak hadis lagu. Dia tak serupa dengan Yahudi. Peringkat kemudian la tasumu yaum as-sabt, jangan berpuasa pada hari Sabtu. Jangan berpuasa pada hari Sabtu, ini larangan sesuai dengan keadaan yang pertama. Maknanya pada hari Sabtu tu orang Yahudi dia tak puasa, gitulah. Kita faham daripada hadis ni dia tidak puasa sebab hari raya. Hari raya puasa kan orang Yahudi tak puasa hari Sabtu.
Jadi Nabi pun di peringkat awalnya kata, jangan kamu puasa pada hari Sabtu, sebab pada peringkat permulaan itu dia banyak serupa dengan Yahudi, jangan puasa lah. Dan Nabi SAW berpuasa pada hari Sabtu pula, itu sesuai dengan keadaan hak kemudian. Bila mana dia suruh sahabat-sahabat ni buat tak serupa dengan Yahudi dalam banyak perkara, termasuklah dalam hak ni tak serupa lah. Bila Yahudi raya tak puasa, Nabi puasa. Hak tu buat tak serupa tu apa? Jadi Imam Abu Daud faham daripada keadaan tu, hak itulah dia kata, hak kata larang berpuasa tu sudah mansukh. Sebab dulu memang betul lah larang lah. Nabi larang pada suruh-suruh dengan Yahudi. Yahudi tak puasa, bukan raya hari Sabtu. Jadi kita pun tak puasa juga, dia larang. Itu sesuai dengan Yahudi. Bila peringkat kedua, dia tidak larang, bahkan dia puasa. Ni tak serupa dengan Yahudi. Jadi boleh jadi Imam Abu Daud ni faham secara umum daripada keadaan Nabi itu. Di peringkat permulaan banyak menyerupai Yahudi, di peringkat kedua menyalahi Yahudi. Daripada situlah Imam Abu Daud buat kesimpulan hadis ini mansukh. Hak mana mansukh ni? Hak kata larang jangan puasa pada hari Sabtu tu. Hak tu mansukh. Kalau tidak, apa Imam Abu Daud kata mansukh? Mansukh kat mana? Maknanya dia cari hadis tak jumpa. Hak mansukh. Cari hadis tak jumpa. Cuma kalau nak ada pokok tu lah, barulah kita nampak hak Imam Abu Daud kata mansukh tu mansukh kat mana. Aku tu lah mansukhnya. Nabi puasa lepas pada hari Sabtu. Sekurang-kurang je kalau kita kata hak hari Jumaat dengan hari Sabtu, dia puasa lah hari Sabtu. Kan hak tadi kan, jangan puasa hari Jumaat, kecuali kalau puasa sehari sebelumnya atau selepasnya. Hak selepasnya tidak hari Sabtu, puasa adalah hari Sabtu. Puasa adalah hari Sabtu tu. Jadi daripada hak tu lah Imam Abu Daud faham bahawa hak larangan berpuasa pada hari Sabtu tu mansukh, sudah mansukh. Bila masuk, kita tak boleh pakai adalah hak tu, tak boleh pakai. Lepas tu Imam Abu Daud mari sini hak kata tak boleh puasa tu di bawah bab khusus hari Sabtu dengan puasa. Hak tu tak boleh. Sedangkan dia mari hadis tak kemah. Hadis ni hak ni kira-kira nak jadi hujah dah ni. Dia nak ayatnya paling tinggi pun kalau ada larangan tentang puasa pada hari Sabtu ni, hak lagu ni kalau ada. Hak dia sendiri kata mansukh. Mana dia tak setuju, dia tak kemah lah tu. Hak kemahnya hak selepas ni, iaitu kebenaran berpuasa pada hari Sabtu. Sebab tu dia buat tajuk pula tu. Nak ayat pendapat dia nya, semua orang lain pun lagu tu juga. Boleh puasa pada hari Sabtu saja. Hari Sabtu saja boleh. Lepas tu hadis nak larang ni, dia mari dia dalam bab sebelum ni bab larang. Dia nak ayatnya paling ada pun nak buat hujah sekarang tu tak kemah. Imam Abu Daud kata sudah mansukh. Bila mansukh tak boleh pakai buat hujah dah lah, dah sudah mansukh. Kalau kita kata tidak mansukh, pendapat orang lah pun hadis itu dipertikaikan. Tengok Imam Malik. Imam Malik kata hadis ini kadzib. Kalau kita pakai kadzib dengan makna khata', salah pun, maknanya hadis itu tidak mahfuz. Bila tidak mahfuz, dhaif lah, tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai. Lepas tu dia nak ayat apa dia? Lepas tu kalau ada orang nak pakai juga, dia pakai hak dhaif lah. Mana boleh lagu tu. Lepas tu buat mari buat ke dia, dah tak boleh pakai. Dia nak ayat dalam bab fadilat boleh hadis dhaif pun pakai, sekadar fadilat paling tinggi pun sekat tu, paling tinggi. Dah ada hadis ni dhaif. Hafiz Ibn Hajar cuba kehil boleh jadi tidak dhaif, kehil lah. Paling tinggi jadi hasan, tak lagi, tak lagi. Sebabnya tak jelas tadi tu. Dia kata tak apa, Hafiz Ibn Hajar kata tak apa, sama ada dia ke, adik-adik perempuan dia tu ke, atau ayah dia ke, semua sahabat berlaku, semua sahabat berlaku. Lepas tu apa yang kita kata dah sahabat berlaku, apa dia tidak riwayat tingginya. Dari sudut ilmu hadis dia kata boleh jadi mula-mula dia dengar daripada ayah dia kata begitu, melalui ayah dia. Lepas tu dia tanya adik-adik dia pula, perempuan, muka sahabat dia mau dengar, misalnya kita kata dia mau dengar, dia kata lepas tu melalui orang ni pula, adik-adik dia tanya sendiri, adik-adik dia tahu melalui Aisyah, boleh jadi pula. Mula-mula adik-adik dia tahu melalui Aisyah, lepas tu boleh jadi dia dengar Nabi sendiri kau kata. Lepas tu Abdullah bin Busr sendiri pun dengar, tidak jadi masalah kata dia, boleh lagi, selesai.
Mana tak payah kita kata ni berilat, hadis ini dhaif, tak payah kita kata. Kita kata hadis ni paling, ialah kalau kita tak kata sahih pun hasan. Masalahnya ulama-ulama sudah kata dah, hasan ni kalau Imam Abu Daud tak buat komen gapo-gapo. Ni dia komen, dia kata hadis ini mansukh. Mana tidak boleh jadi hasan dah kalau dia komen dah. Tidak boleh jadi hasan. Kalau katakanlah hasan sekalipun, katakanlah sahih sekalipun, dah sudah mansukh, tak boleh pakat dah. Dia kata mansukh bagi dia, tak ada ayat lagu mana-mana pun tak boleh pakat dah. Kalau kata molek sekalipun hadis dah mansukh, nak pakai lagu mana? Lepas tu untuk fadilah pun tak ada. Fadilah ni kalau tidak mansukh, ni dah kalau sudah mansukh tak ada fadilah, untuk fadilah pun tak boleh juga. Dia nak bagi ikut tu, dia nak bagi ikut tu. Ada dalam riwayat lain, dalam riwayat Nasa'i, Baihaqi, Ibnu Hibban, Hakim daripada Quraib, bahawa ada beberapa orang sahabat Nabi SAW, hatta dia pergi jumpa dengan Ummu Salamah, nak suruh pergi tanya hari gapo dia. Rasulullah SAW selalu puasa hari gapo. Quraib pun pergilah jumpa dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah pun kata hari Sabtu, hari Ahad. Dia kata hari Sabtu, hari Ahad. Faraja'tu ilaihim, saya balik kepada orang yang mengata jom suruh dia pergi jumpa tadi, balik royak hari Ahad, hari Sabtu dengan hari Ahad. Mereka tu bila dengar tu macam tak percaya gitu, macam tak terima gitu. Dia pakak bangun, pakak pergi belakang, tanya sendiri. Ummu Salamah pun kata betul dah dia royak tu, betul lagu tu. Sebab Quraib royak tu, dia royak lagu tu dah lah, betul dah. Dan Nabi SAW kata, dia bukan puasa saja hari Sabtu dengan hari Ahad, dia kata dua hari ni adalah dua hari raya bagi orang-orang musyrikin, kata dia. Jadi seseolahnya dia buat tu, dia nak bantah lah, dia tak serupa. Dah kalau hari raya orang makan minum, ni puasa. Mana nak tak serupa lah dengan Yahudi dengan Nasara tu. Itu maksudnya. Fa ana uridu an ukhalifahum, jelas dia kata. Jadi aku buat gini ni nak beri tak serupa dengan pokok tu, nak beri tak serupa. Sahaha al-Hakim isnadahu, Hakim mengatakan hadis dia ni, hadis ni sanad dia sahih. Ibnu Khuzaimah juga mengatakan sanad dia sahih. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Aisyah, kata dia Rasulullah SAW berpuasa dalam sebulan itu hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin. Lepas tu bulan seterusnya pula, berikutnya pula dia puasa hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Lagu tu tak tentu sebenarnya. Nabi ni ada berlaku dia puasa, ada berlaku. Lepas tu tak apalah, ada yang mengatakan ini hadis-hadis ini nak agana, nampak tak serupa ni gini. Dia kata hak larang tu larang kalau puasa saja, hari tu saja, hari Jumaat saja, hari Sabtu saja, hari Ahad saja, hak tu larang. Kalau puasa dengan berpuasa sehari sebelumnya atau selepasnya, hak tu tak apa. Jadi semua boleh pakai, semua boleh pakai belaka. Begitulah keadaannya. Cumanya dalam bab kebenaran itu, Imam Abu Daud buat mari hadis Juwairiyah binti Al-Harith. Inilah isteri Nabi SAW yang bawa tuah kepada kaum dia, bawa tuah kepada kaum dia. Kaum dia sudah ditawan, dia pun kena tawan juga. Perang dengan Nabi, dia pun kena tawan. Bila Nabi SAW ambil dia sebagai isteri, sahabat-sahabat pun berasa malu pada Nabi, berasa malu. Jadi mereka merdekakan. Tawanan tu dia zaman itu, bila tawanan jadi hamba, mereka merdekakan belaka. Takkanlah satu kaum yang bini dia satu kaum yang Nabi buat bini, salah seorang daripada mereka ni, Nabi buat bini. Kita nak buat hamba kepada puak-puak dia, anak-anak dia.
bahasa tak sampai hati. Dia merdeka berlaku. Bila merdeka tu masuk Islam. Masuk Islam lah. Inilah dikatakan salah seorang bini Nabi SAW yang bawa tuah kepada kaumnya. Bawa tuah. Cuma riwayat ni muskil sikit. Hak kita duduk bicara ni cara kau puasa, cara hari Sabtu, puasa hari Sabtu. Apa sini hari Jumaat ni pula. Nabi SAW masuk menemui dia di rumah dia ataupun di tempat-tempat lain lah. Dakhala alaiha ni maksudnya seorang perempuan ada situ duduk dalam khemah kau. Seorang lelaki masuk jumpa dengan dia ataupun duduk dalam rumah. Suami dia masuk dalam rumah. Itu maksud dakhala alaiha tu. Pada hari Jumaat dia duduk puasa. Nabi SAW pun tanya, puasa kau mari? Tak, dia kata. Lepas tu nak puasa kau esok? Tak juga. Nabi SAW pun kata, kalau lagu tu tak usah puasa lah. Tak usah puasa lah. Jadi sini ni puasa hari Jumaat. Apa kena mengena dengan hari Sabtu? Apa kena mengena dengan hari Sabtu? Ni kan bab keharusan berpuasa dia selepas daripada bab hari Sabtu tu, bukan selepas bab hari Jumaat. Selepas hari Sabtu tu hak larangan berpuasa pada hari Sabtu tu. Situlah ulama-ulama kata dia kata ini boleh jadi silap ni, salah penyalin ni. Sepatutnya ni duduk dalam bab Jumaat tu. Bab Jumaat tu hak sebelum pada ni iaitu babun nahi an yukhassa yaumul jumu'ah bisawm. Sepatutnya duduk situ kata dia, bukan duduk sini. Ni sini dia ada sebut muka surat 287 278. Wa qad marra al-bahth fi yaumil jumu'ah fi babin nahi an yukhassa yaumul jumu'ah bisawm wal hadith la yutabiqu al-bab. Hadis ni tak sesuai dengan bab ni. Fa innahu laysa fihi ar-rukhsah fi at-takhsis yaum as-sabt bisawm. Sebab di sini tak ada kebenaran untuk keharusan berpuasa pada hari Sabtu saja tu, tak ada sini. Ini duk cara Jumaat ni. Dia kata munasabahnya, zahirnya ini kesilapan minan nusakh, penyalin-penyalin. Bahkan hadis ini sepatutnya duduk di bawah babun nahyi an yukhassa yaumul jumu'ah bisawm, duduk sana. Sebagaimana kalau dalam Bukhari, Imam Bukhari sebut hadis ni sana juga, di bawah bab tu juga, ataupun di bawah bab larangan dikhususkan hari Sabtu au fi babin nahyi an yukhassa yaumus sabt bisawm kama yazharu min an-nuskhah allati 'ala al-hashiyah. Mana larangan berpuasa pada hari Sabtu sahaja, sebagaimana yang nyata daripada nuskhah yang ada dalam hashiyah di tepi kitab dia. Masuk waktu lah sepatutnya waktu sesuai, bukan masuk di bawah keharusan ni. Tak ada kena mengena sini ni. Sekat tu ya dia katanya. Cumanya ada sesuatu kemungkinan hak dia tak disebut. Gapo dia? So kalau hak tu betul-betul lagu tu selesai masalah. Selesai. Iaitu dakhala 'alaiha yaumas sabt, bukan yaumul jumu'ah, yaumas sabt. Situ silap penyalin situ, bukan silap letak. Tak betul dah sini silap hari Jumaat yang sebut hari Jumaat, sepatutnya yaumus sabt, hari Sabtu. Kalau kata lagu tu selesai lagi. Dia duk puasa pada hari Sabtu. Nabi SAW pun tanya, puasa mari? Tak. Lepas tu nak puasa ke tidak esok? Tak. Dia pun kata kalau lagu tu tak usah puasa lah. Maknanya kebenaran untuk berpuasa pada hari Sabtu ni, kalau ada puasa sebelum pada tu sehari atau selepas tu. Kalau tak ada kebenaran. Boleh. Kalau lagu tu boleh. Tetapi Syekh Khalil Ahmad sebut tadi, dia kata sepatutnya ni duduk di bawah ni. Larangan berpuasa pada hari Jumaat saja. Duduk situ sepatutnya. Sebab dia sebut Jumaat tu lah. Cuma kalau Jumaat tu tukar dengan Sabtu, masalah. Sebab dia sebut situ, dia kata sepatutnya duduk situ. Jadi ini kesilapan penyalin. Kok mana-mana pun dia kena ada silap lah. Sama ada penyalin ni hak duduk sana mari letak sini, ataupun hak sepatutnya hari Sabtu dia sebut hari Jumaat tu.
silap juga lah ke mana-mana. Jadi silap ni tak ada kena-mengena dengan silap Imam Abu Daud, tak ada kena-mengena dengan dia. Orang kemudian. Sebab nak sapa kita ni kak jauh kalah. Nak sapa ke dia tu pun berapa orang perawi dah situ. Jadi salah seorang tu ada tersalah. Atau kesalahan ni kemudian lagi berlaku. Boleh jadi berlaku. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Syihab, riwayat daripada Laith, dia bercerita tentang Ibnu Syihab. Yang ni kalau orang sebut depan dia, mana dilarang berpuasa pada hari Sabtu ni. Ibnu Syihab akan berkata, ini hadis himsi, kata dia. Hadis himsi itu maknanya isyarat kepada dhaif. Isyarat kepada dhaif. Hims itu apa ni? Hims. Itu nama satu bandar di Syria lah, Syria. Himsi. Jadi kalau kita tengok dalam riwayat tadi Abdullah bin Busr tadi, awal-awal dia tu orang Syria saja. Syami, gapo tu. Situlah. Itu maksud dia Himsi. Tapi apa apanya? Hadis orang Himsi ni mesti dhaif ke? Dia nak ayatnya, bagi Zuhri dia anggap hadis ini tak ada hadis orang tempat lain tahu. Kalau nak tahu pun orang negeri tu je. Hadis ni kalau dia kuat, dia bukan diriwayatkan di satu negeri saja. Dia di Mesir pun ada juga, Madinah pun ada juga, Basrah pun ada juga, Kufah pun ada juga, ratalah ada tu. Syria pun ada juga. Ni orang sadar saja ada riwayat. Ataupun tak sedap juga tu. Ulama-ulama hadis ambil kira juga benda-benda lagu tu. Benda ni diriwayatkan di setiap negeri ke setengah-setengah negeri saja. Lepas setengah-setengah negeri tu pula riwayat dia tu pula dipertikaikan. Di sini makna maksud dia bukan dia nak ayat orang Himsi ni, orang Syria ni dhaif belaka. Dak hak ni ni memang dhaif lah. Dan apa ni? Habis itu. Dalam riwayat asal lagi Auza'i kata akunya, dia tahu. Duduk sipai lah, duduk susuk hadis ni. Tak royak kau orang. Sehingga bila tengok hadis ni tersebar di kalangan orang ramai, iaitu hadis Ibnu Busr tadi lah, Abdullah bin Busr tadi, tentang larangan berpuasa pada hari Sabtu tu, barulah dia royak kau orang. Yang ni hadis tu tak kemah. Abu Daud kata Malik, hadis ini dusta mengikut makna zahir dia. Hadis ini salah, silap. Hadis ini hadis himsi dhaif. Di dalam Fathul Wadud dia kata qauluhu hadithun himsi ka'annahu yuridu tad'ifahu, macam dia nak mendhaifkan hadis ini. Dan kata-kata Malik kadzibun, lebih terang lagi. Dari segi dia menyalahkan hadis ini. Tetapi kalau dalam Tirmizi ada sebut hadithun hasan. Imam Tirmizi kata ni hadis hasan. Wa zahir sebab apa ya jadi hak ni kata dhaif, hak ni kata tak boleh, tak kemah ke apa gitu gini. Zahirnya sebab mereka tak nampak makna dia tu, tak terang makna dia tu. Sehingga ada yang kata supaya Abu Daud dia kata mansukh, ada yang kata dhaif, supaya Zuhri dia kata dhaif. Lepas tu dia kata hak pengarang Aunul Ma'bud kata dia maksudkan mendhaifkan hadis ini sebab dalam hadis Abdullah bin Busr ini ada dua orang perawi Himsiyan, dua orang perawi daripada Hims. Yang pertamanya iaitu Thawr bin Yazid dan yang keduanya iaitu Khalid bin Ma'dan. Dua orang ini dipertikaikan oleh setengah-setengah ulama rijal hadis, walaupun setengah-setengah yang lain mengatakan dia ni thiqah. Qultu, kata Syekh Khalil Ahmad, tak kena kata tu orang pertikai tu kata tidak thiqah tu. Dia kata kedua-duanya thiqah tu.
kedua-duanya thiqah tu. Saya tak jumpa mana orang yang pertikaikan mereka berdua ni dari sudut hafalan dia ataupun dari sudut keadilan dia. Dia memang orang molek. Cumanya kalau ada pun orang sebut, iaitu Thawr itu dia yaral qadar, berpendapat, berpahaman qadari. Yang ni qadariyah, berpahaman qadariyah. Wa kana al-Auza'i yatakallamu fihi wa yahjuh. Imam Al-Auza'i pertikaikan dia dan duduk macam yahjuh ni buat nganyi lah. Pasal berpahaman lagu tu. Jadi kalau nak ada pun orang pertikaikan dia tu dengan sebab dia tu berpahaman lagu tu. Ataupun Khalid bin Ma'dan, tak ada orang yang pertikaikan dia. Apa ni dalam Sunan Sittah pun ada Thawr. Tapi Thawr itu Imam Bukhari pun terima riwayat dia. Tapi terima tidak sebagai riwayat usul lah. Dan apa di pengarang kitab yang lain pun lagu tu juga. Jadi dhaif dia tu bukan kerana orang pertikai tu. Bahkan seperti mana pengarang Fathul Wadud kata, sebab pokok dia ni tak nampak maksud dia tu. Maksud dia tu kat mana? Tak nampak maksud. Kita kata tak nampak apa-apanya. Tak nampak apa-apa. Apa dia yang masalahnya? Mana tadi? Apa dia yang masalah? Tak ada apa dia zahir. Makna dia tu, jangan puasa pada hari Sabtu kecuali kalau puasa yang difardukan. Walaupun seseorang daripada kamu tak dapat benda lain nak menampakkan tidak puasa tu, kecuali kulit buah anggur ataupun batang pokok mana-mana pokok lah dia kunyah. Apa-apa jelas hadis. Jelas. Jadi hak pengarang Aunul Ma'bud kata tu, yalah boleh jadilah juga. Boleh jadi juga. Sekurang-kurangnya Thawr itu dipertikaikan. Jadi maksud Imam Abu Daud Maris sini, dia nak ayat hadis ni mengikut ulama-ulama hadis seperti Auza'i, seperti Zuhri, dia sendiri, dan Imam Malik berapa orang kata pertikaikan hadis itu. Dia kata hadis ini kalau kita nak terima pemansuh, tak apalah. Imam Tirmizi kata hasan pun tak apa, mansuh. Imam Malik kata salah, itu tersalah. Salah ke mana tak dapat. Lepas tu Auza'i kata ini hadis himsi, mana tak kuat. Ibnu Syihab kata, Zuhri kata lagu itulah, Ibnu Syihab Zuhri kata dia tak sahih, hadis himsi. Auza'i pula dia tahu hadis tu tapi dia buat senyap dulu mula-mula. Bila tersebar benda ni, barulah dia royak ke orang, barulah dia mengingatkan orang bahawa hadis ini tidak sahih. Maknanya bila tidak sahih, bila tidak boleh dijadikan bukti, maka sabitlah rukhsah berpuasa pada hari Sabtu tu, iaitu kebenaran berpuasa pada hari Sabtu tu adalah bila hadis yang melarangnya tu tak kuat, lemah. Jadi bolehlah kalau nak puasa pada hari Sabtu tak apa, tidak sepuluh hari Jumaat lah maknanya. Kalau nak puasa hari Sabtu saja pun tak apa, nak puasa hari Sabtu saja pun tak apa, tidak sepuluh hari Jumaat. Jadi kalau ada hadis kata larang tu, itu tak kemah. Beberapa orang ulama hadis pertikaikannya, termasuklah Imam Malik, Imam Abu Daud sendiri, masing-masing dengan pendapat dia. Imam Abu Daud kata mansuh, Imam Malik kata kadzib. Ibnu Syihab Az-Zuhri kata hadis himsi, isyarat kepada dhaifnya. Auza'i pula dia pertikaikan hadis itu. Dia pertikaikan hadis itu. Bahkan Auza'i zahirnya nampak dia pertikaikan perawi dia tu. Perawi dia nampak situ. Baik, kalau kita kata ada dua perkara lagi. Kalau kita kata Imam Tirmizi kata hasan, lagu mana? Kena faham lah, hasan Tirmizi ni benda lagu mana? Ia tidak serupa hasan orang lain. Hasan dia tu banyak daripadanya hak dhaif sebenarnya. Hak tu hasan. Hak tu hasan. Dalam kitab Tirmizi tu. Sekarang yang keduanya Imam Malik kata kadzib. Kadzib tu dusta ke mana? Tak nampak tu. Sebab tak
tak ada seorang pun daripada perawinya yang disebutkan tadi dalam sanad tu yang dituduh berdusta, tak ada. Sebab itulah kebanyakan ulama pakai kadzib di sini bukan dengan makna dusta, tetapi dengan makna tersalah. Tapi salah tu salah mana? Tak jelas. Salah mana? Tersalahnya pergi kata jangan puasa tu lah, padahal boleh puasa. Gitulah mungkin. Tak jelas tu. Kalau dia kata salah tu salah mana? Kalau dia kata salah tu dari segi ittirab sanad dia tu, kadang Abdullah bin Busr secara langsung, kadang Abdullah bin Busr daripada saudara perempuan dia yang bernama As-Sammak tu secara langsung daripada Nabi, kadang-kadangnya melalui saudara perempuan dia tu melalui Aisyah, kadang-kadang melalui ayah dia. Kalau hak tu tidak tersalah, boleh lagi. Hafiz Ibn Hajar lepas dah tadi, boleh lagi. Sebab semua tu sahabat belaka, boleh. Jadi kalau nak ada salah pun, yang pergi riwayat taklih tu, hak tu sebenarnya sudah mansuh. Sudah mansuh hak taklih tu. Yang pergi riwayat lagi, benda hak sudah mansuh dah. Mungkin itu yang dikatakan, yang dimaksudkan dengan tersalah. Nak kata dusta, tak boleh. Sebab apa? Tak ada seorang pun dalam sanad tadi yang dikatakan oleh ulama hadis sebagai pendusta. Bila begitu kita tak boleh kata, kecuali ada orang yang dikatakan dusta, baru boleh kita kata. Itu cara kita nak faham hak ulama. Kadang-kadang dia berat kata, kita kena perengah lah sikit. Supaya hak Tuhan kata fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Jadi kita kena perengah. Asa tu maknanya asa yang isyan, buat maksiat. Nabi ada buat maksiat. Lepas tidak ke Nabi ni maksud faghawa, sesak. Nabi ada sesak pula. Jadi kena takwil. Benda-benda lagu tu lah yang kena takwil. Supaya juga kadang-kadang ulama dia kata ada ni sesak, dal, sesak. Kita kena faham tu. Ramai orang kadang-kadang keliru, dia tidak jelas tu. Takwil lah lebih baik. Takwil lebih baik. Misalnya orang kata Ibnu Taimiyah kata Asy'ariyah ni sesak, dalalah. Mana guna perkataan tu? Jadi dia kamak kau sesak mati, padahal kawan tu kata maksud sesak tu salah. Dia ada dengan makna tu. Sebab kita tengok dalam Quran, anak-anak Nabi Yakub, bila Yakub kata suruh buat gini-gini, bawa baju dia buat gini, Yusuf tu, anak-anak dia akan kata innaka lafi dhalalikal qadim, innaka lafi dhalalikal qadim. Alah ayah ke? Nak katakan betul-betul duduk dalam kesesatan yang lama. Aspa dulu jugalah sesaknya. Sesak akidah kau sesak lagu mana? Kalau sesak akidah, habis punah akidah. Anak-anak Yakub tu siapa kata pokok tu jadi murtad sebab tuduh seorang Nabi sesak? Tak ada siapa kata. Jadi nak tak nak kita kata dalal di situ dengan makna dalam kesilapan, dalam perasaan lama. Tu sebab tu ulama takwil benda-benda gitu, barulah tidak jadi panah. Kalau tidak panah macam takwil. Andai kata dia kata tu dengan makna sesat sungguh, itu pendapat dia syah, tak payah pakai. Ramai lagi orang lain hak kata tidak sesat. Kalau dia kata sesat lagu tu Hafiz, pakai Hafiz Ibn Hajar, Imam Nawawi ni sesat habis lah, tak boleh pakai dia tu. Kita kena letak gini. Ulama ni kadang-kadang supaya dia kata gini, ulama kata likulli jawadin kabwah wa likulli alimin hafwah. Kuda yang pantas tangkas lagu mana pun ada ketika dia tersungkur. Ulama pun kalau dia biasa setara mana, ada ketika buah dia menang, kata dia. Tu pakau tu tak sah. Ibnu Taimiyah siapa duduk situ senang lah. Ni nak pegang macam tu tak saya takwil. Kalau takwil dalal tu dengan makna salah, tersalah. Atau kalau dia kata memang sesat, tak boleh pakai. Sebab dengan pakai hak dia habis jadi ramai, berapa ramai dia jadi sesat. Tak boleh lagu tu mengikut kaedahnya, tak boleh. Barulah selamat. Kalau tidak tak habis, tak suk nak balas. Nak balas kau nak baik, nak tenang kau nak jadi celaru. Fikir situ.
wallahu a'lam.